mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pabaran asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam Fikri, Rosdi dan rakan-rakan yang lain. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dapat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dulu apa yang dalam pasaran untuk semasa. Kejap saya clear this chat dulu Okey, Zatul. Okey, kita lihat dulu apa yang dalam pasaran untuk semasa. Semasa sentimen pasaran agak mix. Kita ada US punya indexes yang mula nampaknya supported. Kita ada untuk pada sesi Asia tadi, kita nampak untuk indeks secara besarnya didagangkan lebih rendah kecuali Hang Seng yang didagangkan lebih tinggi. Nikkei jatuh lebih 1%. Kita ada untuk DAX yang lebih lemah pada pembukaan tadi. Kita ada juga untuk FTSE yang lebih lemah tadi. Lepas tu selepas data pekerjaan UK keluar pada petang tadi, sebentar tadi, nampaknya is again supported. Fifi, Waalaikumsalam. Jo, selamat petang. Jadi agak bercampur, agak tak menentu pada waktu ini. Kita tengok kepada pergerakan US dollar, sebabnya saya nampak ada few peluang dekat situ. Dan mungkin ada untuk kita a bit of counter trend trade. Dekat kalender hari ini kita ada data China pagi tadi yang keluar lebih lemah daripada jangkaan pasaran. Jangkaan pasaran 8.0, GDP keluar 7.9 untuk kuartal sebelum ini. But details dia tak adalah teruk sangat. I don't see this one terlalu buruk. Kita juga ada kenyataan Fed Powell yang malam tadi reaffirm komitmen daripada Federal Reserve untuk terus meneruskan polisi akomodatif. Bila ditanya mengenai data inflasi, beliau masih lagi berpegang bahawa pada waktu ini nampaknya inflasi yang dicatatkan tertinggi dalam tempoh 13 tahun tu pada bulan 6 adalah transitionary. Itu bersifat sementara. Itu yang Fed Powell katakan semalam. Santi. Jadi so at the moment we are looking at pasaran trading out of the event. Dan nampaknya US dollar agak tertekan pada waktu ini. Kita tengok dekat chart. There could be a counter trend punya opportunity untuk US dollar, di mana saya akan tukar this one sebab kita baru saja ada chef yang break support sini. So I'm looking at bigger retracement untuk US dollar ni dalam 3 wave yang ini. So apa kesan dia? Maksudnya untuk dollar index, it could be doing a bigger correction daripada this move. A bigger correction untuk US dollar dekat sini. Ini akan break out, break ini. Bukannya nak trade dollar index ni, kita akan lihat kepada yang lain. So ini mungkin masih lagi 4, and this support could be broken later. Kalau itu berlaku, kita ada peluang untuk, maksudnya dekat sini akan ada 3 wave. 1, 2 dan 3. Okey. Maksudnya itulah. Jadi sekiranya itu berlaku, dan sekiranya support kat sini break, itu adalah peluang untuk kita nak ikut short term trade untuk euro US dollar yang mungkin break ini. Yang mungkin break high dekat sini. So setakat ini nampak macam 5 wave. Saya tak nampak dia sebagai A, B dan C. Ini saya akan tukar nanti. Sini sebagai flat, dan kita akan habiskan ini flat, 5 wave. 1, 2 dan 3 untuk kita short daripada situ.
Kalau ini berlaku dan kita ada peluang untuk entry dalam keadaan ini. A, B dan C saya cuma extendkan 5 kepada sini. 4 ni boleh habis kat sini. Okey, jadi kalau ini berlaku kita akan ada peluang untuk nak short daripada 4 dengan konektor yang lebih nampak sikit lah. I would prefer untuk ini buat satu yang lebih jelas and then itu. Kalau ini kita tengoklah apa progression price. But I do see US dollar yang lemah, tapi kena ingat dekat time frame besar kita masih ada lagi pergerakan ini yang tak complete. Pergerakan yang lebih besar ini tak lengkap lagi. So kita ada incomplete sequence dekat sini. Sequence ataupun siri pergerakan dia tak lengkap lagi. So any pullback against high dekat yang ini, kita boleh cari peluang untuk short. So kita tengoklah kepada 1 hour nanti apa yang berlaku dekat sini. Untuk short euro US dollar, saya tak masukkan lagi dalam ni. Saya update dia selepas kita punya sesi. Saya baru buka chart, buka pagi tadi. So euro US dollar dekat sini. Euro US dollar short wave 4 if current invalidation breaks. Okey, kita akan short dekat wave 4 sini nanti. Wave 4 ini. Yap, ada kemungkinan dia buat flat, tapi saya tak akan tandakan flat. Sebab ini 5 wave je. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan dia berakhir dengan divergence. Dia berakhir dengan divergence. Yang ini dia berakhir dengan divergence. I would prefer untuk tandakan dia macam ni. Ini 3, ini habis 5 dan ini adalah 4. Saya akan tandakan dia macam ni. Kita extend wave 1, faham tak? Yang dekat sini kita akan extend wave 1. Ini 3. Kita akan extend wave 1, sini 4 dan kita akan extendkan wave 1 kat situ. Macam ni. Okey, kita akan extendkan wave 1. 5, ini 3. Macam tu. Okey, kita akan extendkan. Dia simple dia sebenarnya. Anda fikir mana satu? Salah satu daripada 3 motif tu akan extend. Jadi kalau anda nak buat macam tu, anda nak extend yang mana? Jadi make sense kan kalau saya extend wave 1 kat sini. Dia boleh jadi diagonal sebab ini wave 5. Ini wave 5. 4 kepada 5. Jadi kita tunggu zigzag yang sini. Kalau dia lebih jelas 1, 2, 3, 4, 5 buat yang B, dan itu kita boleh trade wave 4 ni macam ni. Itu lebih cantik lah. Okey. Jadi kalau itu berlaku, ini berakhir dengan divergence dan jatuh, kita break out, itu adalah 4. Maksudnya kat sini ini adalah dia punya support semasa dekat 1 hour. Sebab ada lagi kaki ke atas. Faham flat, saya tak prefer nak tanda flat. Sebabnya kalau kita tanda flat, semua tempat kita akan letak flat. Jadi kita elakkan untuk tanda flat. Kecuali dah terpaksa, tak ada cara lain, dan baru saya letakkan flat. Faham? Ini cuma tukar color. Ini tukar color macam ni. Ini jadi 4. Warga Malaysia kali. Dari Jakarta with love. Okey, jadi kalau ini berlaku, kita akan cari peluang untuk nak short euro US dollar dekat sini. Lain peluang adalah untuk counter trend AUD JPY. Selepas ni kita tengok counter trend, biarpun breakout dia 3, tapi kita ada set up dekat situ. Ini adalah untuk dollar index. Sebab saya katakan benda tu tadi, sebab U-shaped ni break bawah ini. So kita akan ada 3 wave. 3 wave. Ni maksud saya. Structure dia adalah
sama. Mana kita punya ni? Sekejap, analisa. Anda tengok ini Ini adalah untuk dollar index. Sekejap. Ini adalah dollar index. Ini adalah U-Chef. USD Chef. Okay. Structure dia adalah sama. Beza dia adalah ini break. Kita tengok dekat lower time frame. Okay. Dia mirror. So beza dia adalah untuk U-Chef tadi, dia break this level. Dia dah break apa yang kita tandakan sebagai ni. Dia break. Sama. Ini pun break. Maksudnya kat sini akan buat bigger correction. So, Euro US dollar yang kita tahu dia mirror dengan U-Chef. Dia mirror dengan U-Chef. Will do this 3 wave ini. Will do wave ini. 1, 2. Kalau dia direct terus, ini adalah dia punya equilibrium. Okay, kalau itu berlaku, kita boleh ambil peluang untuk short daripada situ. Okay, sama ada anda trade U-Chef ataupun Euro US dollar. Kalau tanya saya, yang lebih clear sebenarnya U-Chef. Bagi mereka yang ni, anda boleh pilih U-Chef. U-Chef ni lebih clear. Ini connector dia. Yang lain tadi kecil. Dalam yang kecil untuk Euro US dollar. Ini sebenarnya saya dapat bagi kepada anda direct. Dia punya setup untuk sekarang. U-Chef. Tapi ini bukan H1. Ini H4 punya entry. So stop loss dia besar lagi. Ini bukan untuk intraday. Okay. So ini adalah untuk U-Chef. 90.52. Kalau dolar kuat lagi, Euro AUD akan naik ke? Dolar direct kepada komoditi. Izzati, saya jawab tak soalan tu? Kalau saya jawab macam ni. Dolar price. Komoditi, kalau dolar mahal, apa jadi kepada demand untuk komoditi? Kalau komoditi jatuh, apa jadi kepada Australia dollar? Faham? Jadi, kalau dolar kuat, AUD akan lebih lemah. Okey? Sepatutnya bila anda trade, anda tak tanya soalan tu. Anda tak tanya soalan tu. Anda dah ada untuk stop loss dan TP, anda cuma urus. Bukannya tanya dia naik lagi ataupun turun lagi. Tak. Sepatutnya itu dah dalam plan anda. Boleh? Okey. So, saya akan cari peluang untuk U-Chef ni long daripada sini. Berbanding dengan Euro US dollar tadi. Sebab konektor dia adalah lebih jelas. Ini adalah untuk USD Chef. Long with 2 in 7 swing. Okay. Itu adalah untuk ini lebih clear. Ini lebih clear. Konektor dia lebih clear berbanding dengan Euro US dollar tadi. Sebab Euro US dollar adalah internal. Yang ini adalah yang besar. So saya akan pilih ini berbanding dengan berbanding dengan Euro US dollar. Okey. Lain daripada tu GBP tak ada sebab sini tak ada high, tak ada low, so nothing. It could be doing satu lagi ke atas untuk wave 2 dekat sini. Nothing. Sini tak ada apa-apa. Sini 1, 2, 1, 2, then we are still doing downward movement. Tak ada apa-apa. Untuk GBP tak ada setup. Untuk AUD US dollar pun sama, unless dia buat benda ini. Kalau dia buat double di sini, 1, 2 dan 1 lagi. Kalau ini berlaku, anda boleh cari peluang untuk short AUD US dollar. Tapi antara AUD dan AUD US dollar dan AUD JPY,
I would prefer untuk trade AUD JPY. Saya terangkan lepas ni. Biarpun structure ni 5 wave, AUD JPY adalah breakout dalam 3 wave. Dalam apa? Ini 5 wave. Tapi breakout besar dia adalah 3 wave. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. This could be satu flat. Faham tak? Ataupun inilah 1, 2, 3, 4, 5. Saya lebih prefer untuk nak short yang ini berbanding dengan AUD US dollar. Short daripada sini. Antara dua tu. Kalau dolar masih lagi ke bawah, ini akan berlaku. Tapi nampak? Tengok Izzati. Tengok ni. Ini adalah AUD USD. Try buat benda macam ni. Ini adalah AUD US dollar. Ini adalah Euro US dollar. Okey. Lepas tu saya masukkan satu lagi. Ini adalah Euro AUD. Ini kepada 1 hour. Okey. Kalau soalan saya, antara AUD dengan Euro ni mana yang lebih kuat berbanding dengan US dollar? Yap, dia kena BE. Okey, kalau saya tanya antara AUD dan Euro, mana satu yang lebih kuat daripada structure ini, daripada low kat sini. Daripada low kat ini dan low yang sama yang sini. Yang sini. Mana satu yang lebih kuat berbanding dengan US dollar? Euro, sebab itu ini naik. Faham? Sebab itu yang ini naik. Sebab Euro ni lebih kuat daripada AUD. Structure ini, nampak tak? Structure ini. Boleh? Try buat macam ni. Sebab Euro AUD, anda ambil AUD US dollar, anda ambil Euro US dollar, anda darab dua ni, anda dapat harga ni. Okay, wassalam Rashidi. Of course, AUD ni terbalik lah. Ini 1 over AUD, 1 over 0.75. Okay, ni cara kira dia. Saya tulis kat sini lah. Mana kita punya pen ni? Okay. Euro AUD sama dengan Euro US dollar darab dengan 1 over AUD US dollar. Sebab AUD, yang ini AUD di belakang. Jadi kita kena bawa AUD kat belakang. Jadi anda ambil formula ni, anda darabkan, anda akan dapat harga untuk Euro AUD dekat sini. Sebab bukannya AUD dipengaruhi komoditi. AUD dipengaruhi oleh komoditi. Jadi komoditi dipengaruhi oleh US dollar. Jadi itu sebab dia. Cross dynamic. Yap. Crosses. Ini cara kita trade dua currency tau. Anda bukannya beli AUD. Anda beli AUD menggunakan mata wang lain. Jadi ada dua faktor dekat situ. Jadi kalau bila anda tengok crosses, anda sedang tengok anda boleh buat benda sama. Anda boleh buat benda sama untuk JPY. Ini adalah AUD JPY. Ini adalah AUD JPY. Ini adalah Euro JPY. Ini adalah Euro JPY. Anda crosskan JPY keluar,
anda akan dapat Euro AUD. Sama je, anda buat formula yang sama tadi. Dan anda akan dapat Euro AUD. Tapi anda buat untuk US dollar dan JPY sahaja. Faktor sekarang ni adalah faktor US dollar. Sebab itu kita gunakan US dollar. Yang penggerak sekarang ni adalah US dollar. Kalau penggerak sekarang ataupun dinamik sekarang ni adalah dinamik yen, anda gunakan yen. Struktur market sekarang ni dipengaruhi oleh US dollar, bukannya oleh yen. Jadi kalau anda nak tahu mana satu struktur, anda nak tengok struktur macam ni, Euro AUD naik atau turun, kalau kita sedang dalam yen dynamic, anda tengok, anda nak trade, contohnya anda sedang pilih, saya nak trade Euro JPY ke AUD JPY untuk short masa yen dynamic. Anda tengok crosses. Anda tengok Euro AUD. Kalau Euro AUD tengah naik, maksudnya Euro tu lebih kuat daripada AUD, anda trade AUD JPY untuk short. Faham tak? Tak, bukan, dia memang sifat market. Dia memang sifat market. Daripada struktur tu anda boleh pilih untuk trade apa. Itu cerita dia. Itu cara dia. Lepas tu ada tengok kepada incomplete sequence, momentum sequence, benda-benda ni. Dia berlaku pada semua market. Everything, semua actually, ke semua. Okey, jadi untuk dolar tadi, I'm expecting move ini instead of habis dan kita ada penurunan sekarang. Sebabnya U-shave tadi dah break support. Ini sebab dia. Okey, kita dah ada warning yang diberi oleh U-shave ni. Dan U-shave saya tak nampak dia habis dekat sini. Kalau kita tengok kepada kumpulan RSI dia, ini dekat H4, kepada kumpulan RSI dia, sini satu struktur. Sini adalah satu struktur. Sini adalah satu struktur pembetulan. So anda tunggu satu lagi struktur. Satu lagi struktur. 3 struktur pembetulan A, B dan C ataupun W, X dan Y. So kalau kita dah ada yang ini break, the only choice adalah untuk anda tarik Fibo daripada atas ni ke bawah ni. Jadi kita akan tunggu untuk long U-shave daripada sini. Ini H4. Jadi dia bagi mereka yang trade intraday tu, anda biasa stop loss 15 pip, 50 pip. Ini jangan trade yang ini. Ini bukan untuk anda. Okey, itu adalah untuk U-shave. Antara euro US dollar, U-shave lebih clear untuk long. Sebab U-shave lebih dah break awal. Okey, kita sambung AUD US dollar, NZD US dollar pun tak ada set up. Ini belum break low kat sini. Yang ini break unless dia buat yang lebih besar, saya tak nampak sebab sini flat. Sini mungkin flat. Ini adalah satu. Yep. Ini adalah 1, 2, 3, 4. One more high, 5. Lepas tu jatuh. So tak berminat kepada AUD, NZD US dollar kat situ. UCAD pun sama. Ini mungkin buat 3 wave kat bawah. 1. Faham tak maksud saya? 1, 2 dan kita ada yang ke bawah ni, yang ini. Okey, sebabnya seperti yang kita bincangkan sebelum ini pun, 2 kat sini nampak terlalu shallow. 2 dia nampak dia sampai 38.2. Tetapi agak shallow 2 dia. 2 dia agak shallow, 50%, 38.2 dia sampai.
concurrent tu adalah sekarang. Sama. Okay. So ini I'm looking at further weakness untuk US dollar sebelum US dollar meneruskan pergerakan mengukuh. Tengok chart. Okey, UCAD ini adalah untuk UCAD. Kita ada kelemahan dekat yield. Kita ada pasaran bond yang terus menaik selepas Fed Powell semalam mengulangi kenyataan bahawa Fed akan terus menyokong pasaran. Apa maksud dia? Fed akan terus membeli bond. Kalau Fed bagi tahu dia terus membeli bond, bank pusat bagi tahu dia terus membeli bond, apa jadi kepada harga bond? Kalau harga itu boleh menyebabkan harga bond melonjak, dan ini yang kita nampak berlaku malam tadi. Itulah sebabnya anda nampak untuk gold ni menaik. Itu sebabnya anda nampak gold ni mengukuh untuk semasa. Saya tukar sikit dia punya ni sebab saya tak nampak ini terlalu bullish. Saya nampak ini sebagai 3 wave. I'm looking at this sebagai 3 wave. 1, 2 dan 3 sebelum dia meneruskan kekuatan. Jadi maksudnya gold ni masih disokong. Tetapi it won't go, dia tak akan pergi boom. Kita dah nampak kawasan sini pun di time frame yang kecil, kawasan sini pun we are beginning untuk melihat divergence. Maksudnya 3 dalam 3 tu dah habis. Another 3 kat sini, tapi 3 dalam 3 ni untuk structure kat sini dah habis. Untuk yang ini dah habis. ZN memberi kesan kepada gold. Beli gold tak ada interest rate. Macam ni. Untuk asas yang macam ni, tolong habiskan baca Baby Pips. Tolong habiskan. Kenapa orang simpan gold? Saya jelaskan kali ni tapi tolong habiskan yang asas. Okey. Apa beza beli precious metal seperti gold, silver dan even kepada cryptocurrency? Apa beza beli benda ni? Kena faham. Duit, wang tu bukan hanya dalam bentuk duit tau. Aset tu bukan hanya dalam bentuk duit. Ni Ini yang pertama. Ini yang kedua. Saya senaraikan jenis-jenis aset. Ini adalah saham. 3, ini adalah bond. 4, ini adalah cash. Duit. Duit. Okey. Bila anda beli cash, maksudnya anda simpan dalam cash. Anda simpan kat bank, anda simpan kat mana-mana. Apa pulangan kepada simpanan anda? Saving account anda lah. Apa pulangan dia? Apa pulangan dia kalau kita pegang cash? Apa pulangan dia kalau kita pegang cash? Ini adalah interest rate. Okey, interest rate. Ini pulangan kalau kita pegang cash. Jadi bila kita dapati interest rate untuk satu mata wang tu naik, kita dapati pelabur, penyimpan akan cuba untuk simpan mata wang itu. Sebab itulah kita ada bila interest rate nak naik, bila bank pusat naikkan kadar faedah, kita dapati mata wang tu mengukuh. Itu sebab dia. Tak. Copper anda tak simpan bawah bantal kan? Zat, copper tak simpan bawah bantal. Kalau anda ada emas dan copper letak kat luar pintu pun kita tak berpeluh. Copper tu industrial. Okey, bond apa pulangan dia? Pulangan bond dikenali sebagai yield.
ataupun kadar faedah kepada bond berkenaan lah. Bond ni hutang, bunga, faham? Bond tu hutang, saham, apa pulangan kepada dia? Ini dividen. Okey, dividen. Soalan saya, kalau anda simpan gold, silver dengan kripto ni, apa pulangan anda? Apa pulangan anda? Gold, silver dengan kripto. Tak ada pulangan. Dia cuma kepada price dia. Ini adalah value retainer. Dia sendiri ada harga. Faham tak? Dia tak ada dividen, tak ada yield, tak ada interest rate. Tak ada. Tak ada. Dia sebagai value retainer. Okey. Jadi menjawab soalan Izzati tadi, kenapa bila ZN ni kategori apa? ZN ni bond. Kan? ZN ni bond. Okey. Jadi ZN ni adalah harga, price. Okey, dalam bond ni bila price naik, yield dia jatuh. Yield dia. Dia punya bunga tu jatuh lah. Dia punya bunga jatuh. Okey, kalau kita dapati yield jatuh, saya nak simpan dalam mana? Kita tahu ini yang ZN tu adalah bond untuk US kan. Kalau yield untuk US ataupun dalam erti kata lain benda sama dengan interest rate sebab Fed malam tadi jatuh, itu sebabnya kita nampak untuk ZN naik tapi yield jatuh. Kita nampak untuk US dollar, sebab ini adalah bond pemenang kerajaan US. Ini jatuh untuk semasa. Kita dapati saham masih naik. Faham tak kat mana orang nak simpan duit? Duit tu bukan hanya dalam bentuk cash. Dia boleh dalam bentuk anda punya phone ni pun kira sebagai duit tau. So anda boleh jual dia dan jadikan dia untuk tukar barang, untuk dapat cash. Faham tak? Okey? Itu dia. Apa benda tu kali? Jadi, sekiranya ZN jatuh, itu melambangkan kadar faedah di pasaran US. Itu sebabnya anda dapati USD jatuh untuk semasa, bond jatuh, yield dia jatuh, saham tengah melakukan pergerakan pembetulan, tetapi US punya saham tak really jatuh. Sebab orang akan simpan, kalau dua ni tak menarik, orang akan cari venue untuk simpan duit. Mana tempat nak parking duit? Banyak cerita Binance. Sebab itu anda dapati gold ni tengah naik, silver tengah naik. Itu sebab dia. Tapi kalau kita lihat kepada structure untuk saya ambil yang ni. Mana kita punya? Okey, ni adalah US 10 year. US 10 year. 10 year yield. Okey, ini adalah US 10 year yield. Kalau kita lihat struktur dia semasa, dia berada dalam kawasan equilibrium. Faham tak? Ini adalah untuk yield. Saya tak nampak ini jauh sangat. Sebab kalau ini buat yang lagi jauh, kalau ini buat yang lebih jauh, macam ni. Kalau ini buat lebih jauh, 1, 2, break 1618, 4, 5, 1, 2, 3. Kalau dia buat macam ni, kalau ini jatuh macam ni, saham ni dah habiskan pergerakan ini. Dia dah habiskan pergerakan ini. Struktur ini, struktur kesemua ni habis dan ini berlaku. Okey? Jadi kalau
kalau ini tadi melakukan pergerakan ini, pergerakan ini, then kita akan ada US 500 melakukan pergerakan ini. Soalan saya, ada tak apa-apa yang teruk sangat dalam pasaran sedang berlaku sekarang? Contoh, pergerakan ini adalah sama dengan pergerakan ini. Ini COVID-19. Ini COVID-19 punya pembetulan. Ada tak kemungkinan untuk dibuat benda ni? Iaitu yang ini, sekarang. Dua ni. Ada tak cerita dalam market menyebabkan ini berlaku? Sekarang. Tak ada kan? Politik, COVID-19, varian, apa-apa varian, Delta, Gamma, apa-apa, anda nak letak lah. Ada tak cerita dalam market menyatakan itu berlaku? Tak ada kan? Malaysia 13,000 kes. Tak ada. Kalau Malaysia 13,000 kes tak menyebabkan ini berlaku. Ini hosted. Sana orang dah buka ekonomi semua. Saya tak nampak any sebab untuk ini berlaku sekarang. Mungkin adalah kalau Fed tarik handbrake, kerajaan US tak dapat nak spend sebabnya dia sampai dia punya limit untuk spending. Maksudnya dia tak boleh issue bond. Kerajaan tak boleh keluarkan projek, tak dapat nak berhutang. Kalau itu berlaku, mungkin sebab bulan 7 ni kita ada government, Kongres US akan mengundi. Boleh tak kerajaan tingkatkan hutang dia? In other word lah, itu dia punya undian pada dalam masa seminggu lebih lagi. Seminggu atau 2 minggu lebih lagi. Kalau dia tak dapat berhutang lagi, itu mungkin berlaku. Bond yield jatuh. Yep. Bond yield jatuh. Ini ada correlation tau. Try buat benda macam ni. Try buat benda. Benda ni semua ada dalam Baby Pip. Tolong baca. Itu bukan benda baru. Saya ambil SPX lah, panjang sikit. SPX. Samalah S&P 500 Boleh? Bila masa lukis kat sini? Boleh? Ini adalah March. Nampak? Saya buat ni daily lah. Ini adalah March. Ini adalah March Pergerakan ini. Pergerakan daripada sini. Yang ini, yes, dia jatuh sebab cerita inflation. Tapi sekarang ni, structure dia sejak daripada March tu, ini adalah sama. Setakat ini, pergerakan ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini apa sebenarnya? 10-year yield ni, apa sebenarnya? Ini apa sebenarnya? Kalau kita ceritakan interest rate pasaran, yang kita selalu cerita ni adalah interest rate dekat bank pusat, dekat bank negara. OCR Malaysia berapa? Tahu tak berapa interest rate Malaysia sekarang ni? Siapa tahu berapa interest rate Malaysia sekarang ni? Interest rate US tahu, interest rate Malaysia berapa? Berapa interest rate Malaysia? Interest rate ni ada pelbagai jenis. Ini adalah policy rate. Ini policy rate. Policy rate ni macam kita OCR rate kita, official cash rate. Dekat US nama dia Fed Fund Rate. Dekat dia bermacam-macam nama lah. Okey. Ini sebenarnya bukannya pinjaman kerajaan sendiri. Rate ini sebagai guidance, middle guidance untuk bank sama bank pinjaman dia dalam satu yang dipanggil sebagai saya nak terangkan benda ni, kita tak sempat tak masa kita 541. okey, simple. okey, bila anda contoh ini Santi,
Saya pakai nama anda Santi ya. Ini Santi. Santi punya bank adalah Maybank. Maybank MB. Okey. Santi keluarkan cek. Ya, keluarkan cek kepada Galih. Ya. Kepada Galih. Okey. Galih dia akaun dia dekat CIMB. Okey, dekat CIMB. Okey. Galih masukkan cek Maybank tadi ke dalam akaun dia di CIMB. Nampak tak sama? Okey. Jadi, agak-agak besok ada tak orang CIMB pergi Maybank, dia beratur kat kaunter untuk nak cashkan duit tu untuk masuk ke dalam CIMB? Tak kan? Clearing house dekat sini ataupun tukang clear cek tu adalah bank ni. Ini dia punya tukang clear. Sebabnya kedua-dua ni, saya tak nak cerita pasal nostro, vostro, lostro lah, tak payah. Kita cerita pasal yang simple. Kita ambil pemahaman simple ya. Kita ambil pemahaman simple. Okey. Jadi apa yang CIMB buat, dia akan bagi kepada satu pusat pemprosesan untuk clearkan cek tu. Jadi apa yang berlaku, bank negara ataupun clearing house akan deduct akaun yang ini kepada CIMB. Saya ambil yang contoh, yang simple. Saya nak terangkan, dia ada cerita lain, tapi saya nak terangkan paling simple. Okay, so dia akan clearkan. The thing is, institusi-institusi kewangan ni, diorang ada satu yang dipanggil sebagai reserve requirement. Dekat US, kita ada sistem Fed Fund Rate. Fed Fund. Fed Fund untuk pastikan bahawa diorang ni mempunyai duit yang cukup sekiranya berlaku run to the bank, sekiranya berlaku apa-apa masalah lah. Bank ada liquidity. Bank ada duit lah. Bank tu bisnes dia apa? Apa bisnes bank? Bisnes bank tu bagi pinjaman. Itu cerita dia. Duit tu duit siapa yang dia bagi pinjaman tu? Duit kita yang kita simpan apa semua tu, kita bagi bisnes kepada bank. Faham tak? Lepas tu dia rollkan duit tu untuk bagi pinjaman. Kalau dia duk keluar duit, tak ada kontrol, habislah dia. Kalau kita semua duk withdraw, kita dengar bank tu tak bagus, kita keluar ramai-ramai keluar, habis kan? Okey. Jadi apa, saya terangkan, dia ada kompleks lagi, tapi saya terangkan yang konsep paling mudah. Okey. Jadi inilah yang ada reserve requirement, Fed Fund dan clearing house system ni. Fractional reserve banking. Okey. Saya terangkan yang paling simple. Jangan predict next market crash. Siapa tahu? Bomoh. Zarid. So, simple jawapan saya, tanya bomoh. Jangan predict next market crash. Anda predict kepada next trend. Itu je. Itu kerja bomoh. Itu bukan kerja seorang trend follower. Itu bukan kerja seorang trader. Bomoh ataupun ahli ekonomi. Anda tak predict next market crash. Kalau market crash, anda sell. Itu je. There is no way untuk kita, kalau ada yang cuba gunakan cycle, ada gunakan macam cara, tapi anda tak pergi predict next market crash. Tanya bomoh. Itu simple soalan, dan simple jawapan. Anda trade apabila anda nampak trend. Itu je. Okey, saya terangkan balik benda ni. So, apa yang berlaku adalah, masing-masing ni, institusi kewangan ni, diorang ni ada certain jumlah yang diorang kena, macam kita kan. Anda boleh withdraw, tapi paling kurang anda kena simpan RM10 dalam bank. Paling kurang RM10. Anda tak boleh keluarkan lebih. Apa jadi kalau anda keluarkan lebih daripada saving account anda? Apa jadi? Kalau Maybank tadi, Santi keluarkan berjuta-juta bayar Galih, dia punya account kat sini akan tengah drawdown.
Tak ada maaf, tak apa. Jangan, tak ada Zalid. Don't worry. Tanya, kita kat sini hari-hari, tak payah maaf-maaf. Tanya je soalan, sembang. Don't worry. kita kat sini hari-hari. Dia akan overdrawn dia punya account dalam bahasa dia lah. Okey. Jadi kalau dia overdrawn, apa kaedah dia untuk nak top up account dia? Sama ada dia top up account ataupun dia boleh pinjam daripada bank-bank yang lain. Dia boleh pinjam daripada bank-bank yang lain. Nampak? Pinjaman bank sesama bank tu, kalau anda pernah dengar overnight rate. Ini adalah overnight. Kalau anda masuk bank, anda akan nampak kadar semalaman. Interbank overnight rate ataupun IBOR. Pernah dengar tak benda ni? Klibor, pernah dengar tak benda-benda ni? KL IBOR, LIBOR, pernah dengar tak? Shibor, pernah dengar? Mibor, ada banyak bobo ni. Pernah dengar benda-benda ni? Itulah kadar bank sama bank. Jadi kalau yang pernah belajar ekonomi ni pernah lah kan. Kalau ada dengar radio, ada selalu dengar Klibor, LIBOR rate, Klibor rate, apa benda lah. Inilah dia. Bank sama bank punya pinjaman. Okey, kalau kita tak ada duit kita ada tapi cukup-cukup je. Orang nak pinjam, anda buat apa? OPR ni kat sini. Okey. OPR ni polisi, ini daripada bank negara. Daripada Fed. Tapi ini cerita pasal dalam market. Yang ini hari-hari berubah. Kalau anda tak banyak duit, orang nak pinjam, anda akan naikkan tak interest rate? Boleh pinjam. Tapi kau nak pinjam kat aku bagi tinggi sikit. Faham? Jadi kalau bila anda tak ada duit, bila ekonomi tak bagus ataupun pinjaman terlalu banyak, anda dah overexpose, banyak sangat pinjam kepada orang, maksudnya risiko anda tengah tinggi. Faham? Jadi itu menunjukkan tengah stres. Itu yang anda tengok stress test tu. Yang bank dok buat, bank negara, Bank of England, Federal Reserve dok buat stress test. Dia nak tahu keadaan bank-bank ni cukup tak liquidity dia. Ya, itu yang stress test. Kalau nak tahu apa benda dia stress kan. Itulah dia. Jadi kalau keadaan okey, kita akan dapati rate ini akan berada sekitar. Okey, US punya rate adalah 0 ke 0.25. Dia bukannya 0.0 tau, bukan. Ini adalah ideal rate untuk overnight rate dekat US. Bank sama bank. Kalau kita dapati bank terlalu expose ataupun banyak pinjaman, ini akan naik. Dia boleh naik satu lagi kalau orang banyak meminjam. Bank pun akan naikkan sebab demand banyak. Bank pun akan naikkan kadar faedah. Bila bank sama bank naikkan kadar faedah dan GDP naik, tak apa. Sebab loan tu tinggi tapi orang ada duit nak bayar. Kalau GDP tak naik, inflation naik, interest rate naik, ekonomi tak naik, ekonomi boleh crash. Jadi kalau untuk mengelakkan benda tu, apa yang bank negara akan buat, dia akan naikkan juga kadar faedah ini. Itu caranya. Macam mana how ekonomi balance out. Kerja bank pusat, kerja untuk institusi kewangan dan seterusnya kepada pengguna, kepada institusi kewangan, businesses. Itu tiga kaitan dia. Faham?
Inilah benda-benda ni. Saya daripada interest rate, kita ada asset purchase program, anda ada apa? Kita ada apa tu nama dia, Fikri? Allah. Satu lagi apa? Yang dia beli repo, reverse repo, ada banyak lah. Tak payah cerita benda-benda tu lah. Kita nak buy dengan sell. Saya boleh cerita ni benda-benda ni siang malam. Tapi anda nak buy dengan sell. Tapi fahamkan ya, how all this berkaitan. Dan semua ni, saya letakkan dalam market dynamic. Faham tak? Bila saya belajar benda-benda ni dululah cerita market dynamic tu keluar. Kalau nak faham. 2009, seperti saya ceritakan, saya belajar fundamental, saya belajar benda-benda ni. Bila saya belajar benda-benda ni, saya nampak, saya nak terangkan macam ni, aku nak buy dengan sell kat mana? Kan? Ini semua ada dalam ni. Ini semua ada. Bukan sembang kari. OFFR. Apa benda? EFFR. Mana saya punya ni? Semua ni ada dalam ni. Sekejap. Mana? Ni benda-benda dalam ni lah. Saron, apa benda-benda dalam ni. Kat mana saya save dia? Stir. Money rate, IBOR. Dalam-dalam ni lah benda-benda ni. MYBOR. Saya tengok benda-benda ni. Saya tengok benda-benda ni. Saya tengok benda-benda ni. Tapi saya trade stir. Short term interest rate. Masalah dengan trading short term interest rate tu, kalau kita nak cerita halal haram, panjang ceritanya. Bila saya pun dapati agak meragukan, saya pun stop. Saya trade benda tu dahulu. Saya trade benda ni. Itu yang favourite saya kepada short term rate. Saya trade benda-benda ni. Boleh buat thesis. Tak payah. Kita nak buy and sell. Yes, 2017, 2018 saya banyak ceritakan benda ni. Tapi the thing is, ramai orang dia nak tahu benda ni kita nak buy and sell kat mana. So saya terangkan benda yang sama, sebab itu kita ada ini kat sini. Sebab tu kita ada benda ni. Ini mewakili semua tu tadi, Rosli. Yang ini sebabnya itu adalah reference rate untuk US Treasuries ni dilihat sebagai reference kepada rate. Kita ada LIBOR sebelum ni dekat UK. The thing is, UK cerita Brexit tu, sebab itu banyaknya kepada US ni balik. Sebab itulah benda ni mempengaruhi apa yang kita nampak dekat market. Kalau benda ni naik, maksudnya rate jatuh. Kalau rate jatuh, depending. Kalau rate jatuh dalam suasana GDP yang naik, okey. Tapi kalau rate naik, kalau rate jatuh, semasa GDP jatuh, demand tak ada. Itu tak bagus. Rate juga jatuh semasa orang tak buat loan. Kenapa anda tak buat loan? Hilang kerja. Benda sama. Betul? Sebab itu saya terangkan guna chart. Lagi simple. Okay? That's why saya tak dapat terlalu bullish benda ni. Yes, dia dalam 5 wave. Tapi 5 wave dia, saya akan lukiskan dia sebagai A, B dan C. 5 minit lagi. Allah. Okay. Soalan Izzati tadi simple je. Terus panjang cerita kita. Tanya soalan. Siapa nama dia tadi? Siapa nama dia ni tadi? Zarid. Tanya soalan. Jadi at least kita sini tak ada marah, tak ada apa. Tak ada. Tanya soalan. Tapi saya akan cadangkan untuk anda kat mana anda nak tahu lebih banyak. Nota-nota ni, percayalah, saya dah pernah buat. Tapi orang tak baca pun. Tak ramai orang baca. Sebab tu saya terangkan pakai chart. Lagi simple. So, anda nak tahu kat mana nak buy and sell. So, seperti saya nyatakan tadi, dolar, saya masih berminat untuk membeli dolar. Nombor 2, gold masih ke atas, tapi ini akan mencapai satu resistance. Gold jatuh bawah balik adalah bila ZN ni sampai dekat ke muncak dia. Ini mungkin habis kawasan sini, truncated. Sebab tu saya lukiskan dia sebagai
satu apa? Satu korektif. Recap balik. Saya baca. Ada banyak nota kali. Ada dalam grup CTFX tu lagi banyak. Yang CTFX dia orang tak baca. Tak tahulah. Fikri baca, saya tahu. Fikri baca. Rosdi semua ni baca, saya tahu. Okey. Lain daripada tu US dollar apa? Ini ada set up. Tapi instead of trade AUD US dollar untuk short, sebab saya tak jangka US dollar akan buat motif tau. Yang kat sini dia buat diagonal. Ending diagonal. Yang ini dia akan buat ending diagonal ini. Yang structure 4/5 ni. Alah. Okey. 4/5 ni. Yang ini akan buat diagonal. Yang ini dalam bentuk wedge dalam bentuk macam ni. Instead of dia buat 1, 2, 3, 4, 5, dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Itu maksud dia. So, anda expose kepada satu position US dollar, euro US dollar tadi kita akan cari short. Okay? Ataupun U-Chef. U-Chef lebih trending. Kalau nak trade, anda trade U-Chef. AUD US dollar, not really. Sebab saham masih naik. Another one, biarpun saham naik, but saham is ending. Saya pendekkan lagi saham. Sebelum ni 3 ni ke atas ni, saya pendekkan dia. Kita buat 1, 2, 3, 4 and 5 ni. 5 ni saya tak nampak terlalu panjang. Sebab 3 kita dah pendek. Faham tak? Nampak tak? 1 dah cukup, dah lebih panjang daripada 3. So 5 ni saya tak nampak dia terlalu tinggi. Faham? 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh nombor 2 pendek. Jadi kalau 1 dah lagi panjang daripada 3, 5 tak panjang sangat. Maksudnya, yang dekat sini, yang ini, 1/2 ni, dia tak sampai 1618. Sebab itu saya jangkakan 123.6. Nampak tak macam mana kita jangka, Rosli? Daripada fraktal besar turun ke fraktal kecil. Sebab itu kita jaga 123.6. Ini pun dah max ni. Saya nampak mungkin sampai 1 je. But apa pun, indeks masih ada ke atas. Jangan short indeks, jangan short indeks, jangan short indeks. Penat dah remind benda tu. Belum lagi. Kalau anda nak short indeks, anda short yen pair. Okey. Jadi maksudnya kita kan ada wave 3. Ini akan buat ke atas. Bila indeks buat wave 3, ini akan buat ke atas. Okay. The moment indeks ni habiskan wave 3 kat sini, masuk wave 4 dan 5 yang tak ada momentum, waktu itu ini akan peak dan mula jatuh. Maksud dia, benda ni ada lower low, anda tarik Fibo. Saya tak dapat bagi tunggu dia break A ni. Kita akan short AUD JPY. Faham? Tak payah cerita libur-libur semua, tak payah. NJ ada jangan buat. NJ jangan buat. NJ jangan. NJ yang movement sebelum ni, dia adalah 5 wave ketara. Habis. Ada habis ni. Suruh baca buku, tak nak baca buku. Ni habis. Ni orang lama. Galih. Ni master habis. Kalau nak belajar, tanya habis. Contact dia. Sampai sakit telinga kena remind. Grup dalam grup apa? Dalam grup public saya tak garang. Tapi kalau depan-depan saya garang. Bukan garang untuk saya, untuk orang lain kan, bukan untuk saya. Faham? Okey, sini kita akan ada 5 wave. Kenapa 3? Sini kita akan ada 5 wave. Sebab kita sedang jangka ini nak buat wave 3 kat sini. Faham?
Sabar Hafiz. Waktu tu waktu ini sampai wave 3, waktu ni lah AUD JPY kita akan short. Ada. Okey, kita break dahulu. Kalau tak, kita Zatul tunggu-tunggu bila nak tekan. Kita break dulu, kita balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, salam sejahtera. Kita recap apa yang kita dah cover. Yang pertama, indeks sekurang-kurangnya satu lagi leg ke atas. Kalau ada kira semua lekuk ni, semua lekuk daripada, ini adalah struktur baru kan. Ini struktur baru. Kalau kita nak katakan, kita ambil kat sini, whatever lah, anda nak faham dia, anda tengok kepada indikator. Seperti yang saya buat tadi. Ini adalah satu yang reset 4 hour. Okay. Ini satu yang reset, full reset. Kita nampak struktur dia adalah satu, ini reset. Naik dan dia break. Okay, kita ambil ini sebagai permulaan kita. Okay. Ini high. Jadi sini 1, sini 2, sini 3, sini 4 dan kita sedang buat wave 5. Okey, kita tengok pula dalam ni. Ada pergi time frame lagi kecil kalau nak kira satu-satu benda tu. Jadi yang breakout dia ini start dari 1, ini 2, ini 3, ini 4, belum lagi breakout. Jadi ada tunggu sekurang-kurangnya satu lagi. Kalau dia nak jatuh pun, satu lagi. Kalau dia nak jatuh. Sebab nombor-nombor ikut trend, apa nombor-nombor dia? 5, 9, 13, 17, tambah 4, tambah 4. Kalau nak mengira lah. Siapa tak nak lukis wave, anda boleh buat benda-benda ni. Tengok reset. Tengok tempat dia reset. Jadi, bila dia reset dia, situ tempat anda start mengira. Kalau malas nak buat elite wave. Kira lekuk-lekuk dia yang buat high dengan low, pastikan dia dah break range. Break range. Anda boleh kira satu-satu dalam ni. Paling simple adalah dia break range. Ni break range, ini 1. Ini 2. Break lagi. Break lagi, 3. Ni break masuk bawah balik. 4, 5, 6, 7. Tak boleh habis. Jadi dia kena habis 8, 9. Anda nak kira dalam pun boleh. Anda nak kira besar pun boleh. Dia sama je. Kalau nak mengira macam tu. Saya simple. Saya lukis elite wave. Kalau nak mengira macam tu lah pun boleh. Dia sama je. Hengkabi. Tak habis-habis dengan Hengkabi. Hafiz tahu Hengkabi. Pergi tanya Hafiz. Hafiz saja kena jual. Okey, so masih ada ke atas lagi. Kalau dia jatuh, ini cuma 1. Ini wave 2. Kalau dia jatuh macam ni, kita long. Saya tunggu kalau dia jatuh ni. Nampak? Dah ada alert dah. Kalau dia jatuh, wave 2 ni kita trade. Kalau dia jatuh. Kalau tak jatuh, dia naik balik, saya tak masuk dah. Sebab kita nak cari peluang untuk short yen. Saya tengah tunggu bila yen dynamic berlaku. Kita dah nampak everything menunjukkan bukan hujung market crash. Siapa nama tadi? Bukan market crash. Kita sedang menunggu market untuk reset. Itu yang sedang kita tunggu sekarang. Faham? Reset yang besar ni. Reset yang besar ni. Reset yang besar ni. But the thing is, ini tak besar mana pun. Maksudnya, institution wave 4, apa yang berlaku? Take profit. Orang keluar market. Kita retail trader trade 50-100 pip. Ataupun berapa poin kan. Dia orang dah masuk awal daripada kawasan accumulation dekat sini. Hantar durian. Nanti kontak Hafiz. Mana nak pergi beli durian yang murah? Yang bagus. Tak kisah murah. Waalaikumsalam. Jumpa lagi nanti. Okay. So saya sedang menunggu wave 4 ni berlaku. Ini adalah temporary, short term, yen dynamic. Kita sedang tunggu benda tu. Faham?
Ya. Ini adalah sama dengan saya ceritakan tadi lah. Sebab itu kita sedang cari benda ni. AUD JPY ni. Itu sama. Satu cerita, satu cerita. Itu dah sama dengan dollar index yang mengukuh tetapi dalam bentuk yang lebih ini. Yang diagonal. Yang lebih diagonal. Salah satu kena sideway. Jadi kalau kita katakan bahawa saham akan membuat pembetulan, mana yang sideway kat sini? Hafiz tak kena. Mana yang sideway kat sini? Dolar. Tapi sideway dolar ke atas. Sebab tu masih relevan untuk anda nak cari peluang untuk nak long U-shave, short euro US dollar. Antara satu, jangan trade dua-dua. Benda dia sama. Cumanya dia mirror. Faham? Sebab itu ini akan buat satu lagi ke bawah. Ini akan buat satu lagi ke bawah. Or boleh terus ke atas. Kalau tanya saya, waktu ni gold saya tak tahu. Saya tak ada set up untuk dia. Untuk silver pun sama. Tak ada set up untuk dia. Okey? Okay, tak ada set up untuk dia. Copper, minyak tak ada, ini flat. So, it could go lower or it boleh habis kat sini. Kalau dia break atas ini, kita akan terus cari peluang untuk long minyak. Kalau dia naik dalam satu structure. If dia naik dalam satu structure. Then anda boleh tarik peluang untuk long. Kalau dia naik dalam satu structure. Kalau dia berstructure, jangan. Minyak pun akan reset. Akan buat benda ni. Sama dengan indeks tadi. Di sini kita akan cari peluang untuk long minyak. Okay. Minyak kita dah kena BE semalam. Kita alih dia kena. Tapi siapa tahu dia nak buat flat? Mana tahu. Semalam ini nampak 3 wave kan? Siapa yang tahu dia nak buat 5 wave? Tak tahu. Jadi nak buat macam mana? Kita dah alihkan stop loss kita. Kita ambil sebahagian profit dah cukup. Okay, itu adalah untuk minyak. Copper ini wave 2. Ini 1, ini 2. Satu biru. Ini 1 biru. Ini 2. Dan ini akan buat 3, 4 dan 5. So, copper tak ada set up. Tak ada. Itu sideway. Itu total sideway market. Euro AUD. Kalau siapa tadi trigger entry, then anda hold. Euro AUD masih ke atas. Euro GBP, Euro ni, ini mungkin dah habis 2. Ini boleh habis 2. Ataupun ini sedang buat wave 2 ini. Sama ada 2 ni dah habis, of which terlalu shallow. Ataupun ini adalah A, B dan C. Untuk lengkapkan wave 2. Apapun, ini bukan lower low. Jadi tak ada entry. Ini bukan lower low. Tak ada trend. Dia boleh buat banyak benda kat situ. GBP AUD ke atas. Ini sama dengan Euro AUD tadi. Jadi ke atas. Ini adalah GBP NZD. Ini mungkin dah habis trunket. Okey. Itu GBP NZD. Okay. Saya akan updatekan chart. Kita akan tengok pada malam nanti. Sekali lagi, analisa pasaran. Apa peluang dagangan. Untuk setakat ini, saya tak ada yang baru. Anda boleh tarik Fibo untuk letakkan limit order untuk U-shave tadi. Untuk U-shave tadi. Anda boleh letakkan limit order untuk U-shave tadi. But tunggu. Sini akan ada reaksi daripada 618764. Kawasan sini. 618764. Dia kena ada reaksi 618764. Nurin, ada tak Nurin? Ni dia akan ada reaksi daripada situ. Sekitar kawasan tu lah. Okay. Jadi one more low, satu lagi low. Dan 1, 2, 3. Then kita akan buat benda ni.
Okey. Jadi U-shaped nanti kita akan cari, saya akan letakkan untuk long, untuk U-shaped. Okey, ada soalan tak? Panjang lebar kita punya ni. Saya ceritakan fundamental, kita ceritakan correlation, kita ceritakan mengenai triangular arbitration, semua ada dalam ni. Okey, mana satu nak trade, U-shaped, tunggu dia buat correction nanti. Yang lain-lain sama seperti yang ada sekarang. Tak ada IBEX, minyak kita dah kena BE, JP225 masih. Sebenarnya kalau anda seorang yang high risk, anda dah ada satu lagi entry untuk JP225 ni. JP225 ni, iaitu dekat level ini. Itu dekat untuk intraday, dekat level sini. Ni adalah 3 wave dia. Cumanya ini bukan higher high. The thing is, anda ada US 500 ni yang break high, faham tak? Ini break high. Kalau anda tak katakan ini 5, maksudnya ini dah nak ke atas lagi. So, JP225 ni, kita ada 3 wave kat sini dalam equilibrium. Ni dalam kawasan equilibrium. So kalau anda seorang lebih risiko untuk intraday, ini anda dah masuk. Tak cantik lah, dia tak react direct. But ini mungkin 1, 2, 3, 4, one more low sebelum dia naik ke atas. Kalau ini break 1618, then kalau macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu dia buat deeper, maksudnya yang ini masih lagi wave 2. Faham? Ini masih lagi wave 2. Kalau JP225 tadi break 1618. Okey? Okey, everything ada dekat chat. Malam nanti saya akan letakkan untuk U-shaped punya level dalam market outlook. Kita masuk kepada topik kita pada petang ini, iaitu kepada